Orang perempuan tidak khusus dengan satu orang perempuan, mana-mana orang perempuan lah, mana-mana lah. Itu maksud an-nisa. Tak timbul masalah ramai jadi tu imam, bukan gitu maksudnya, tidak maksud gitu. Imamatin nisa, yakni kita kata ini pun supaya dulu juga kita sudah bincang kan, dari segi idhafat ni, idhafat masdar imamah, idhafat masdar di sini kepada fa'il, bukan kepada maf'ul. Itu yang dikehendaki oleh Imam Abu Daud, yakni an-nisa itu menjadi imam, yang menjadi imam, dia jadi fa'il, bukan dia jadi maf'ul. Kalau kita kata idhafat masdar kepada maf'ul, idhafat masdar kepada maf'ul bermakna orang-orang perempuan itu jadi makmum, orang lain lah jadi tu imam kepada dia. Dan itu tidak dimaksudkan di sini. Sebab apa? Daripada hadis yang dikemukakan oleh dia tu jelas tidak maksud nak royak orang-orang perempuan tu jadi makmum. Itu biasa dah, tahu dah tu. Tahu dah, memang kebanyakannya gitu. Hak ni cerita idhafat masdar kepada fa'il. Dulu kita bincang dah. Penting lah. Kenapa hal tu idhafat ni? Idhafat masdar kepada fa'il ke idhafat masdar kepada maf'ul? Di sini maknanya idhafat masdar kepada fa'il. Ialah kita tidak nak bahas panjang dari segi idhafat ni. Kalau nak bahas panjang lah pada hal ni, malam ni imamatin nisa. Lepas tu dia kata ai lin nisa. Apa makna tu? Tak perlu bahas tadi pada hal tu. Dia nak ceritanya hal yajuzu dzalika am la, haruskah atau tidak orang perempuan nak jadi tu imam, haruskah atau tidak? Nak jadi tu imam kepada siapa? Kepada sama-sama perempuan. Hak tu boleh. Jadi imam kepada lelaki juga, itu persoalan. Baru-baru ni sibuk juga hak ni cerita ni, orang perempuan jadi tu imam. Dia mereka mana sibuk gagal. Kalau kita belajar malam ni kita tahulah. Kalau belajar hadis tahu. Kalau tak belajar hadis tak tahu. Tu perawi dia tu tak ada apalah. Gitulah. Satunya dalam hadis dia cerita ada beberapa perkara. Dan ini juga menunjukkan mukjizat Nabi SAW. Seorang hak tak mati lagi, dia kata kamu tak payah pergi mana-mana, duduk di rumah lah, Allah akan beri syahidmu mati syahid. Tak mati lagi. Ketika kata tu, sehingga sahabat-sahabat ni panggil dia Asy-Syahidah, panggil dia Asy-Syahidah, padahal orang tu tak mati lagi, tak mati syahid lagi. Itu satu perkara pelik. Dan akhirnya berlaku seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW. Memang mati semua. Dia tidak pergi perang, minta pergi perang. Nabi SAW tak beri, suruh duduk di rumah saja, dan Allah akan bagi mati syahid itu kepadamu walaupun duduk di rumah. Panggil sahabat-sahabat, panggil Asy-Syahidah. Nabi SAW selalu pergi berkunjung ke rumah dia. Sahabat-sahabat lain pun lagu tu juga. Dan akhirnya mati syahid. Seperti kita terjemah saat ni lah, lagu mana seorang hamba lelaki dan hamba perempuan dimudabbarkannya. Mudabbar itu satu istilah dalam sistem hamba lah. Yang ni seseorang mengatakan kepada hamba dia, engkau merdeka bila aku mati. Bila aku mati engkau merdeka. Kalau aku tak mati tak merdeka. Hamba dua orang ni berasa bila nak mati, nak merdeka. Dia pun hak dua orang ni seperti yang kita sudah baca dah ni, ambil kain selimut tebal tu, tekuk muka, mati. Hak ni lah. Satu lagi riwayat yang ni dalam Abu Daud. Satu lagi riwayat yang dikemukakan oleh Hafiz Ibn Hajar dalam Isabah. Cerita dia ni ada belakang ni, bukan dalam sebuah kitab lah.
ada banyak kitab. Selepas Hafiz Ibn Hajar mengemukakan hadis Abu Daud ini, wa akhrajahu Ibnu Sakan, Hafiz Ibn Hajar kata hadis ini juga telah dikemukakan oleh Ibnu Sakan min tariq Muhammad bin Fudail, dan lafaznya begini. Lafaznya begini, ada beza sikit, iaitu dia berkata, wahai Rasulullah, kalaulah engkau izin kepadaku untuk pergi berperang bersamamu, maka dapatlah aku merawat orang-orang yang sakit di antara kamu dan dapat mengubat orang-orang yang luka. Fala'allallah, selain itu boleh jadi Allah akan mengurniakan mati syahid untukku, kepadaku. Qala, Nabi SAW kata, wahai Umma Waraqah, uq'udi fi baitik, kamu duduklah di rumahmu, nanti Allah akan membawa mati syahid itu ke rumahmu. Itu dia kata, fa inna Allah sayuhdi ilaika syahadatan fi baitik, Allah akan menghadiahkan kepadamu mati syahid di rumahmu. Rasulullah SAW selalu berziarah ke rumah dia, dan baginda telah menentukan muazzin untuk dia, dia baiklah untuk dia. Qala wa kana laha ghulam, dan dia ni ada hamba lelaki dan hamba perempuan. Fadabbaratuhuma, sebab tadilah dia pun memudabbarkannya, sebab tadilah. Faqama ilaihi faghammaha, mereka pekuk muka, faqatalaha, lalu membunuhnya. Falamma asbaha Umar, bila pagi besok Umar pun kata, wallahi ma sami'tu qira'ata khalati Ummi Waraqah al-bariha, tak ada bunyi suara mocik Ummi Waraqah malam kata dia mengaji Quran, sekala bunyi mengaji. Fadakhala dar, beliau masuk ke dalam rumah, tak ada nampak. Falam yara syai'an, tak ada nampak apa-apa. Fadakhala al-bait, masuk lagi ke dalam lagi. Dar itu mana kawasan rumah lah, luas sikit. Dalam rumah lagi tu bait. Rupa-rupanya dia terbungkus dalam satu kain selimut tebal di penjuru rumah. Faqala, Sayyidina Umar pun terus kata, sadaqallah wa rasuluh, benarlah Allah dan Rasulnya. Thumma sa'ida al-mimbar, kemudian Umar pun naik atas mimbar, dia sebut cerita tu. Wa qala, dan dia kata, alayya bihima, buat mari hak dua orang tu, igak, buat mari aku. Lepas tu boleh igak lah, igak-igak tu tanya, bila tanya dia mengaku ke apa. Lepas tu sebab tadi lah dia perintahkan supaya dibunuh dan disalib. Disalib tu maksudnya setelah dibunuh diletak pada kayu lah, kayu palang gitu, letak biar orang tengok. Tidak kata lepas bunuh tu mandi, kapan pergi semaya, tanda, tidak. Sebelum tu maknanya beberapa ketika duduk gitulah, gitulah, salib, biar semua orang tengok mana lalu. Itu ceritanya, asas cerita. Hadis ini, sebelum kita pergi lagi, hadis ini tidak boleh menjadi bukti bahawa orang-orang perempuan itu tak boleh pergi perang. Setengah-setengah orang dia pergi dengan ni, tak boleh. Sebab apa? Kemudian lagi selepas daripada zaman Nabi SAW pun ada lagi sahabat-sahabat dia pergi perang. Kalau nak kata mansuh, hak pergi perang orang perempuan tu boleh pergi perang, tidak. Sebab apa? Masih lagi diamalkan oleh sahabat-sahabat. Selepas Nabi SAW wafat pun ada lagi. Bahkan termasuk hak Ummu Haram, kan kita sudah jumpa sama dah, hak cerita Ummu Haram itu, Nabi SAW sungguh suka. Apa suka? Allah tunjukkan kepada aku saat ni umat aku meredah laut macam raja-raja duduk di atas singgah sananya, hebat, pergi perang. Ummu Haram kata, minta doa lah biar saya jadi termasuk dalam kumpulan tu. Engkau termasuk dalam kumpulan tu. Nabi SAW kata. Lepas tu dia tidur pula. Selepas tu dia sedar pula, dia suka juga. Ummu Haram pun tanya pula, apa? Dia kata dia tunjuk pada aku, semua tadi juga hebatnya. Ummu Haram pun kata,